Okey, pelajar, kita masih di bab 1 tapi subtopik yang berlainan. Ini subtopik 1.2 operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Ini standard kandungan dan standard pembelajaran hari ini. Ini objektif pembelajaran, kriteria kejayaan. Baca sendiri. Okey, sebelum mula kita lihat jadual yang ada di sini. Ini jadual bagi mendarab dan membahagi integer. Okey, ini jadual yang pertama, operasi darab bagi dua tanda yang sama dan dua tanda yang berbeza. Awak lihat hasil darab atau hasil bahagi. Ini hasil darab tanda positif dan tanda positif. Tengok ini positif darab dengan positif. Tanda positif darab tanda positif akan menghasilkan tanda positif. Tanda positif darab dengan tanda negatif dapat tanda negatif. Dan tanda negatif darab tanda positif akan menghasilkan tanda negatif. Tanda negatif darab tanda negatif akan mendapat tanda positif. Kamu ingat kalau hasil darab bagi dua integer dengan tanda yang sama. Contoh ini. Positif darab positif, negatif darab negatif. Hasil darab bagi dua integer dengan tanda yang sama akan mendapat integer positif. Positif, positif. So, positif darab positif ialah positif. Kalau hasil darab dua integer dengan tanda berbeza, tengok ni, positif, negatif, negatif, positif. Hasil darab bagi dua tanda yang berbeza akan mendapat integer negatif ataupun tanda negatif. Begitu juga dengan operasi bahagi. Untuk operasi bahagi sama juga. Ini positif darab positif. Awak tengok tanda positif bahagi positif akan mendapat positif. Negatif bahagi negatif akan mendapat positif juga. Ini bermaksud hasil bahagi bagi dua integer dengan tanda yang sama. Hasil bagi dua integer dengan tanda yang sama, tanda sama akan dapat positif. Kalau hasil bahagi bagi dua tanda yang berbeza. Tengok ini tanda yang berbeza. Positif dengan negatif, negatif dengan positif akan dapat negatif. Kamu ingat saja, okey, kalau positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif akan dapat positif. Dua tanda yang sama akan menghasilkan positif. Kamu ingat, tanda sama, kalau dua tanda yang sama, dua-dua tanda sama akan dapat positif. Kalau dua tanda yang berbeza, akan dapat negatif. Kamu ingat macam ni. Dua tanda sama, positif. Kalau dua tanda yang berbeza, negatif. Okay, so kita lihat next. Oh, ini. Saya ambil contoh ni dari buku teks awak, muka surat 6, muka surat 10, contoh 6, muka surat 10, contoh 6. Kita lihat contoh yang pertama, contoh 6A. Ini negatif 5 darab negatif 4. Jadi, mula-mula kita ambil tanda negatif darab tanda negatif. Ini negatif darab negatif. Tanda darab tanda dulu. Negatif darab negatif ialah positif. Rujuk jadual ini. Mana jadual ini? Negatif darab negatif. Tengok ini tanda negatif darab tanda negatif akan dapat positif. Di sini positif. Kita buat tanda darab dengan tanda dulu. Tanda darab tanda. Kemudian nombor darab dengan nombor. 5 darab 4. 20. Betul. Terima kasih. B. Soalan B. Kita tengok tanda di sini. Ini negatif 6. Ini 4. 4 bermaksud positif 4. Walaupun tak ada tanda positif. Tapi ini adalah positif. Walaupun tak tulis tanda positif. Tapi kita tahu ini positif 4. Jadi
Kamu ambil tanda negatif, darab dengan positif. Ni tanda negatif ini, darab dengan tanda positif. Negatif, darab positif. Rujuk jadual di sini. Negatif, darab positif, dapat negatif. 6 darab 4. 24. Ya, terima kasih. C. Kita lihat C. Soalan C. Contoh C. Ini bahagi. Tadi kita buat operasi darab. Sekarang kita buat operasi bahagi. Jadi, 6 bahagi negatif 2 ataupun positif 6 bahagi negatif 2. Awak ambil ini tanda positif, bahagi dengan tanda negatif. Positif bahagi negatif. Positif bahagi negatif ialah negatif. Guna tanda negatif, tulis negatif. 6 bahagi 2. 6 bahagi 2 dapat 3. Jadi betul 3. Dapat jawapan negatif 3. Jadi ambil ini tanda negatif, bahagi tanda negatif. Negatif bagi negatif. Tengok jadual. Positif betul. Positif. Kemudian 12 bahagi 2. 6. Betul. Terima kasih. Jadi kamu ingat kalau operasi darab ataupun operasi bahagi, untuk operasi darab ataupun bahagi, apabila kamu jumpa dua tanda yang sama, awak ingat tanda sama. Dua tanda yang sama. Dua tanda sama. Sama ada positif-positif ataupun negatif-negatif, akan dapat jawapan positif lah, tanda positif. Kalau dua tanda berbeza, tanda yang berbeza, tak kira operasi darab ataupun operasi bahagi, kamu dapat dua tanda berbeza, jawapannya tanda negatif. Kamu ingat ini saja kalau nampak dua hasil contoh ni. Hasil darab dua tanda yang sama, positif-positif, negatif-negatif, akan dapat positif. Ataupun hasil bahagi dua tanda yang sama, positif-positif, negatif-negatif, akan dapat positif juga, positif. Kalau dua tanda berbeza, okay, you dapat tanda negatif, integer negatif. Ini integer positif, A integer positif, B integer negatif, C integer negatif, D integer positif. Ini senang, tak ada susah. Ini senang. Okey, so jawapan kita lihat. Supaya salin lah. Contoh, okey, kalau saya ambil contoh dalam buku teks, kamu tak perlu salin. Okey. So ini kena salin pelajar. Salin soalan dalam buku teks. Ini kita buat bersama-sama. Tulis hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat, tarikh hari ini 19 Februari 2021. Okey, keluarkan buku tulis awak. Salin sekarang, ya. Ya, ini latihan. Kita buat bersama-sama sekarang. Cikgu guna buku maths yang sama kan? Ya, guna buku maths yang sama. Kita tak tukar buku. Awak guna sebuah buku tulis dahulu sebab ini masih PKP. Kita masih dalam PKP, tak boleh pergi sekolah. Sekolah belum buka. Jadi saya nak awak guna sebuah buku tulis dahulu. Tulis A sampai H ke? Cikgu, macam ni boleh? Awak nak, okey, awak mula dengan A dululah. Kalau awak nak salin A sampai H, awak kena selang saya rasa 2 baris. Salin, tulis ini tajuk, tulis hari ini Jumaat, tarikh hari ini dan latih diri 1.2b. Latih diri 1.2b, soalan 1, selesaikan setiap yang berikut. A. Awak mula dengan A. Negatif 6 darab negatif 3. Kalau kamu rasa ada setengah pelajar dia guna handphone. Kalau awak rasa skrin handphone kecil, awak boleh buka terus ambil buku teks. Awak buka muka surat 10, rujuk latihan nombor 1. Kalau awak rasa
Skrin handphone kecil, mata tengok pun sakit. So, buka buku teks awak. Tengok soalan 1. Soalan 1. Soalan 1 kita buat bersama-sama. Sebenarnya ini adalah operasi darab dan bahagi yang awak belajar di sekolah rendah. Cuma sekarang dia tambah tanda negatif dan tanda positif sahaja. Dia sama dengan apa yang awak belajar di sekolah rendah. Tapi dia ada tanda sahaja, ada tanda positif ni, nombor-nombor ni ada tanda positif dan tanda negatif. Sudah, boleh saya mula? Belum. Soalan A dulu saja A. Kita buat bersama-sama. Negatif 6 darab negatif 3. Mula-mula awak ambil itu tanda negatif darab negatif. Tanda negatif, negatif. Negatif darab negatif. Okey. Okey, kamu kena ingat kalau hasil untuk operasi darab ataupun bahagi, operasi darab atau bahagi bagi dua tanda yang sama akan menghasilkan integer positif ataupun tanda positif. Untuk operasi darab atau bahagi untuk dua tanda berbeza, dua tanda yang berbeza, contoh positif dengan negatif, awak akan dapat integer negatif. Tanda negatif ini positif, positif, negatif, negatif. Ini positif dengan negatif ataupun negatif dengan positif. Jadi kita buat soalan A. Soalan A, jawapannya lah Positif 18. negatif darab negatif pelajar. Dua tanda yang sama. Kalau kamu nampak dua tanda yang sama. Positif 18. Positif Ya, 18. betul, terima kasih. Positif 18. Mungkin awak akan tanya saya, cikgu kalau saya tulis 18 saja boleh tak? Boleh, sebab nombor positif tak semestinya kena tulis tanda positif. Kadang-kadang kamu boleh tulis 18, tak payah tulis positif. Macam inilah, macam contoh di sini. Ini 3, tak ada tanda positif, tapi dia nombor positif. Soalan B, kita lihat soalan B pun sama. Negatif 7 darab 2. Ini 2 ialah nombor positif, tapi tak ada tanda positif di hadapannya. Tapi kita faham ini, kita tahu ini ialah nombor positif. Jadi, negatif 7 darab positif 2. Negatif 14. Ya, betul. Terima kasih. Negatif darab positif ialah negatif. Mengingat dua tanda yang berbeza, dapat tanda negatif. Ini negatif darab positif. Dapat negatif. So, 7 darab 2, 14. C. Salin ataupun semak jawapan. Bagi pelajar yang laju, awak boleh terus sambung soalan C, D, E, F, G, H. Tak payah tunggu saya. Pelajar yang tak dapat ikut, bolehlah tunggu saya. Buat bersama-sama dengan saya. Pelajar yang laju boleh terus buat sampai soalan H sahaja. 1C. Ini positif 4. Walaupun tak ada tanda positif, ini nombor positif. Positif 4 darab negatif 8. Jadi, awak ambil tanda positif darab dengan tanda negatif. Sebab ada dua tanda yang berbeza, oleh sebab tanda berbeza, jadi jawapannya integer negatif. Negatif. 8 darab 4, 4 darab 8. 32. Terima kasih. Positif darab negatif ialah negatif. Sebab dua tanda yang berbeza akan menghasilkan tanda negatif. D. Kita lihat D.
8 darab negatif 6. Okey. Positif 8 darab negatif 6. Ambil tanda positif, darab tanda negatif. Awak semak di sini, dua tanda yang berbeza. Positif 8 dan negatif 6. Dua tanda yang berbeza. Kalau hasil darab atau hasil bahagi, dua tanda berbeza, awak akan dapat tanda hasil jawapannya tanda negatif. Jadi sini tulis negatif. 48. Betul. Terima 48. kasih. Saya suka pelajar respon. Okey. Kita sambung I. Negatif 12 bahagi. Tadi kita buat operasi darab, sekarang buat operasi bahagi. Negatif 12 bahagi 3. 3 ialah positif 3. Walaupun tak ada tanda positif, tapi ini positif 3. Negatif 12 bahagi 3. Negatif 4. Negatif 4. 4. Terima kasih semua. Thank you very much. Thank you jawapan awak. Negatif 18. Negatif 18 bahagi negatif 6. Tiga. Negatif 3. Hai? Positif ke negatif? 3. Positif 3. Thank you very much. Positif 3 ataupun 3. Awak tulis 3 sahaja pun boleh ataupun positif 3. Jangan buat macam cikgu, awak tak payah tulis macam ni, tambah 3 stroke 3. Jangan, awak tulis satu jawapan sama ada positif 3 sahaja ataupun terus tulis 3. G. Okey, cikgu. Okey, G. 15 bahagi negatif 5. Negatif 3. Negatif 3. Thank you. Negatif 3 sebab dua tanda yang berbeza. Ini positif bahagi negatif. Kalau hasil bahagi dua tanda berbeza, dapat tanda negatif, integer negatif. 15 bahagi 53. Dan soalan terakhir, H. Negatif 5. Negatif 15. Negatif 15. 20 bahagi apa 15? Ayu. Negatif 5. Negatif 5. Betul, negatif 5. Ini negatif. Bahagi positif. Positif 4. Walaupun tak ada tanda positif. Negatif bahagi positif ialah negatif. 20 bahagi 4, 5. Jadi siap. Latihan 1.2B dah siap. Ada setengah pelajar dia hafal jadual ini. Tapi kalau bagi saya tak hafal. Saya cuma ingat ayat ini. Kalau awak nampak dua tanda yang sama, jawapannya positif. Kalau nampak dua tanda yang berbeza, jawapannya negatif. Kira operasi bahagi, operasi sama ada operasi darab, operasi bahagi ataupun operasi tambah tolak, kamu nampak dua tanda bersama, dua tanda yang sama berada bersama-sama, dia akan dapat positif. Kalau dua tanda yang berbeza bersama-sama, dia akan jadi negatif. Kamu ingat macam tu saja. Kita sambung. Okey, yang ini. Okey, kita nak buat gabungan operasi bagi integer. Pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi integer. Yang ini sebenarnya awak sudah belajar di sekolah rendah. Okey, apa itu BODMAS? BODMAS adalah ringkasan untuk kurungan. Bracket, B ialah bracket kurungan, O ialah tertib, order, sini order. O order, B bracket kurungan, order ataupun tertib. D divide bermaksud bahagi, dan M ialah multiply, darab. A addition, ataupun addition, tambah. Akhir sekali S ialah subtraction ataupun tolak.
Kamu tengok kenapa ini warna-warna berbeza? Oh, okey, warna berbeza sebab ini warna hijau sebab mereka sama level. Faham? Sama level. Yang ni A dan S, addition, subtraction dia sama level. Kalau kamu nak buat operasi gabungan operasi bagi integer, awak kena ikut tertib operasi di sini. Ikut tertib di sini bermaksud awak kena buat kurungan dahulu. Lakukan operasi kurungan. Lepas tu baru diikuti dengan tertib ini. Biasanya tak jumpa ini order, tak jumpa. Kemudian baru kamu buat bahagi, darab. Akhir sekali tambah tolak. Dalam satu soalan, kalau dalam satu soalan awak cari. Okey, ada tak kurungan? Mula-mula awak cari. Awak dapat satu soalan awak cari. Jumpa tak? Ada tak tanda kurungan? Oh, tak ada. Kalau tak ada, awak cari. Kalau ada tanda kurungan, awak selesaikan dulu. Kalau tak ada, awak cari. Ada tak hasil operasi darab dan bahagi? Oh, ada. Kamu selesaikan operasi bahagi darab ataupun darab bahagi mengikut dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Lepas tu baru kamu buat operasi tambah tolak dari kiri ke kanan. Okey, boleh ingat ni? Pokmas awak ingat ni? Pokmas. Kurungan, tertib, bahagi, darab, tambah tolak. Next, kita sambung. Okey, sentiasa ikut keutamaan operasi-operasi. Ni contoh. Ni Pokmas contoh. Kalau jumpa ni 100 tolak 5 darab 4. Jadi 5 darab 4. 5 darab 4 kena darab dulu. Ya, betul. Operasi yang mana perlu didahulukan? Ini darab. Darab. Operasi darab. Tolak dulu, ada darab dulu. Kemudian baru kamu buat operasi tolak. Yang ni awak sudah belajar lah. Kita lihat. Kalau macam ni, oh, ada operasi darab dan bahagi. Macam mana? Operasi yang mana perlu didahulukan? Boleh tak saya buat bahagi dulu? Boleh tak saya Bagi buat dulu. bahagi? Boleh. Okey, dia macam ni pelajar. Kalau kamu jumpa operasi bahagi dan darab ataupun operasi tambah dengan tolak berada di satu soalan. Di dalam satu soalan ni ada dua tanda yang ini level, sama level. Darab dan bahagi. Kamu kena buat operasi darab dahulu. Mula dari kiri ke kanan. Maksudnya mula dari depan. Selesaikan dari hadapan. Dari kiri ke kanan. Macam ni. Kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Dari kiri. Jadi, awak jumpa operasi darab dahulu. Jadi, kamu buat operasi darab. Lepas tu baru buat operasi bahagi. Kalau saya tukar soalan jadi macam ni. So, 12 tolak 6 tambah 3. Awak jangan Tolak dulu baru tambah. Tolak dulu. Awak jangan pergi buat belakang dululah. Mana ada orang start dari belakang. Kita tak mula dari belakang. Okay? Kita mula dari depan. Kenapa nak mula dari depan? Sebab mereka dua ni, operasi tambah dan operasi tolak sama, dia sama level lah. Saya kata mereka sama level lah. Sama level. Okay. Jadi awak mula dari depan ke belakang. Dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Okey, awak ingatlah macam ni lah. Macam apa awak belajar sejarah. Ini macam ini raja, sultan. Lepas tu ini kalau kamu nak susun ikut apa status bagi apa orang kata, saya pun tak pandai sejarah sebab saya bukan cikgu sejarah. Okey, ini B ni awak anggap ni sultan. Ini apa? Ini agung, ini perdana menteri, ini menteri-menteri apa? Menteri-menteri di apa mana? Ini golongan biasa, rakyat biasa, faham? Dia macam kita susun ikut status. Awak cari agung dulu, lepas tu baru cari menteri-menteri lah. Okey, lepas tu cari Tan Sri, datuk-datuk dulu, baru kamu cari orang biasa, faham? Okey, so kita susun. Faham. So tadi soalan tadi ini kita buat operasi darab dulu. Dia punya status lebih tinggi. Operasi tolak ni buat kemudian. Untuk soalan macam ni,
kita selesaikan dari kiri ke kanan sebab dia sama level. Operasi darab bahagi sama level, kita selesaikan dari kiri ke kanan. Maksudnya dari depan ke belakang. Okey, so di sini ada kalau tambah tolak, kalau ada operasi gabungan operasi tambah tolak, lakukan tambah tolak dari kiri ke kanan, Ataupun yang ni sebenarnya saya sudah explain tadi. Kamu lihat yang ni saja. Ini operasi, awak cari operasi. Okey, untuk operasi tambah tolak darab bahagi dan kurungan, awak buat operasi dalam kurungan, lepas tu baru buat operasi darab bahagi dan akhir sekali operasi tambah tolak. Okey, ni ya. Ni tak payah salin. Tak perlu Nak kena salin ke? Tak payah salin sebab nanti you pun dapat slide PowerPoint ni, jadi tak payah salin. Okey, next kita sambung. Contoh, ni contoh dalam buku teks, tak payah salin. Sebab ada dalam buku teks, tak perlu salin. Okey, next kita lihat contoh 7. Selesaikan setiap yang berikut. Tadi kamu buat hasil darab, hasil bahagi integer yang tak ada gabungan operasi. Gabungan operasi di sini bermaksud ada operasi tambah, tolak, darab, bahagi dan kurungan. Itu maksudnya gabungan operasi. Dia gabungkan semua operasi yang ada dan suruh kamu selesaikan. Jadi soalan A. Negatif 8 darab negatif 2 tambah 3. Kita Negatif 2 tambah 3 dulu. Ya. Negatif 2 tambah 3. Kenapa? Sebab saya nampak kurungan. Ini kurungan. Ini kurungan maksudnya kita beri keutamaan pada operasi yang ada dalam kurungan. Operasi yang ada dalam kurungan ini. Kita selesaikan ini. Negatif 2 tambah 3. Alah, cikgu saya lupalah macam mana nak buat ini. Negatif 2 tambah 3. Apa jawapan cikgu? Saya lupalah. Tak apa. Positif 5. Awak ingat tak? Apa? Negatif. Nasi lemak. Negatif 5. Ingat lagi tak contoh yang saya bagi? Satu. Nasi lemak. Nasi lemak. Satu. Ha? Satu. 1 ke negatif 1 ke 5, positif 5, negatif 5. Cikgu nak ajar guna contoh nasi lemak. Saya suka makan nasi lemak. Okey. Tak adalah. Kamu ingat tak nasi lemak? Bila saya sebut nasi lemak, kamu kena ingat untung rugi. Untung rugi, kalau untung positif, rugi negatif. Jadi ini negatif 2, rugi RM2. Rugi RM2. Lepas tu untung RM3. Akhir sekali, untung ke rugi? Untung. Ya, untung berapa ringgit? RM1. Macam ni belajar ni, negatif 2 tambah 3, negatif 2 bermaksud rugi RM2. Saya jual nasi lemak, rugi RM2. Kemudian hari kedua saya untung RM3. Akhir sekali saya masih dapat keuntungan RM1 ataupun positif 1 ataupun 1. Jadi macam ni awak dah tulis jawapan di sini. Negatif 2 tambah 3 ialah 1. Ni 8, negatif 8. Tulis balik negatif 8. Negatif 8. Tulis balik negatif 8. Kemudian tulis darab. Dan selesaikan ini. Negatif 2 tambah 3 ialah 1. Akhir sekali, jawapannya ialah negatif 8. Macam mana dapat negatif 8? Tanda negatif darab tanda positif ialah negatif. 8 darab 1, 8 darab 1 ialah 8. Ini positif 1, pelajar ini positif 1. Walaupun tak ada tanda positif, tapi dia adalah nombor positif. Okey, negatif darab positif ialah negatif. 8 darab 1 ialah 8. Ini A. Soalan B. B bermaksud 7 tambah 2 kurungan negatif 3. Belajar kurungan ini negatif dalam kurungan negatif 3. Ini bermaksud darab, operasi darab.
darab. Apa perbezaan kurungan ini dengan kurungan tadi? Kurungan tadi, untuk soalan A, kurungan yang ini dia ada operasi tambah. Maksudnya negatif 2 tambah 3. Untuk soalan B, kurungan yang ada di sini bukan operasi. Dia hanya untuk negatif 3. Nombor negatif kita tulis dalam kurungan. Untuk nombor negatif biasanya kita tulis dalam kurungan. Belajar? Kenapa? Mungkin awak tanya saya, kenapa cikgu dia tak tulis macam ni? Cikgu, awak kata negatif ini kurungan ialah darab. Kenapa dia tak tulis macam ni? Sebenarnya dia sama macam ni ya, pelajar. Ini nombor negatif. Negatif 3 ada kurungan. Dia sebenarnya bermaksud darab. Sini ada satu titik. Dia macam ni. 7 tambah 2 darab negatif 3. 2 darab negatif 3. Sini darab. Darab. Kurungan ini bermaksud darab. Jadi awak kena buat operasi tambah dulu ke darab dulu? Darab dulu. Ya, betul. Darab dulu. Kita darab 2 dengan negatif 3. Jadi awak tulis ini 7 tadi, soalan B, 7 tambah 2 dalam kurungan negatif 3. Awak salin balik itu 7. Kenapa salin balik? Sebab kita tak buat lagi operasi tambah. Awak hanya salin balik, tulis 7 tambah. Kemudian awak selesaikan ini. Saya bulatkan ini. Sebab ini operasi darab. 2 darab negatif 3. Nombor negatif tulis dalam kurungan. Ini 2 darab negatif 3 ialah negatif 6. Macam mana dapat negatif 6? Sebab positif 2 darab negatif 3. Dua tanda yang berbeza akan menghasilkan tanda negatif. Ini positif darab negatif ialah negatif. 2 darab 3, 6. Jadi saya dapat 6. Negatif 6. Dan seterusnya. Kita kena selesaikan bahagian ini. Kenapa? Sebab tak boleh ada dua tanda bersama. Macam ni. 7 tambah negatif 6. Tak boleh ada dua tanda bersama. Jadi kamu kena selesaikan. Ini positif dengan negatif akan jadi negatif. Tadi cikgu dah kata kalau nampak dua tanda yang berbeza, hasil darab dua tanda yang berbeza, ini dan ini berbeza, tanda berbeza, jadi dia akan jadi tolak lah. Tambah tolak jadi tolak. Positif negatif ialah negatif. 7 tolak 6 ialah 1. Boleh? Adakah ini susah? Susah sikit. Susah sikit. Oh, sebab saya tengok semua diam. Saya rasa awak Boleh. Sikit. susah Tapi- sikit. Tapi macam mana? Saya rasa awak akan anggap susah sikit-sikit lah. Tak apa, tak susah. Jangan rasa susah. Okey, sambung. C. Oh, tengok C. Contoh 7C. 4 tolak 12 bahagi negatif 2. Ini nombor negatif. Kita tulis dalam kurungan. Awak ingat ini nombor negatif, dia ada pakai baju. Awak ingat ni macam orang sakit lah. Dia kena COVID-19, dia sakit lah. Tanda negatif. Bagi dia pakai baju. Nombor negatif 1. Negatif 1 pakai baju. Dia pakai baju. So ada kurungan. Ni positif 4 tak payah. Ni sebenarnya positif 12 lah. Bukan nombor negatif. Sebab dia tak pakai baju. Dan ini operasi tolak. Tolak, operasi bahagi, operasi tambah. Kita tengok soalan ni. Ada operasi tolak, bahagi dan tambah. Jadi awak kena buat operasi. Kalau ikut BODMAS tadi. BODMAS. Kalau nak buat pengiraan yang ada gabungan operasi, kita kena ikut tertib operasi BODMAS ni. BODMAS. Cari kurungan dulu. Ada tak kurungan?
Ini bukan kurungan pelajar. Kurungan di sini bermaksud nombor negatif. Jadi ini bukan kurungan. Kemudian cari operasi darab dan bahagi. Oh, saya jumpa operasi bahagi di sini. Ni bahagi. Mana? Di sini ya, pelajar bahagi. Awak tengok ini bahagi. Jadi tengok sebelah bahagi, depan, kiri, kanan dia. Ini operasi bahagi. Awak tengok kiri, kanan. Di kiri, sebelah kanan bahagi. Ada nombor 12 dan negatif 2. Jadi awak guna kalkulator ataupun awak bahagi cara manual. Mungkin ada pelajar dia lemah sikit. Kalau lemah sikit, awak guna kalkulator saja. Macam ni. Saya keluarkan kalkulator saya. Kalau awak rasa awak lemah, cikgu saya tak tahu nak bagi, tak apa. Awak guna kalkulator, awak tekan 12 macam ni. 12. Tekan 12. Bahagi. Tekan bahagi. Negatif 2. Ini ada kurungan. Kenapa? Sebab nombor negatif. Jadi saya pun guna kurungan macam ni. Buka kurungan. Negatif 2. Tutup kurungan. Boleh? Sama, tengok sama. Semua sama. Saya type semua yang sama. Key in dalam kalkulator. Then, sama dengan. Okey, tengok apa jawapan? Negatif 6. Kalau macam tadi you buat manually. Contoh-contoh tadi awak buat manually. Awak buat pengiraan secara manual. Jadi awak tulis. Okey, awak tulis. Okay, so saya dapat negatif 6 di sini. Ni awak tulis balik 4 tolak. Tadi jawapan ni ialah negatif 6. Tulis negatif 6. Negatif 6. Dan ini macam mana ini? Positif dengan negatif akan menjadi negatif. Positif dengan negatif ialah negatif. Kalau dua tanda yang berbeza, awak tengok dua tanda berbeza akan menghasilkan tanda negatif. Okey, seterusnya. Yang ni awak tulis balik 4, tulis 4, 6, negatif 1, tulis negatif 1. Yang ni macam mana pelajar? Tolak dengan tolak. Dua tanda yang sama. Dua tanda yang sama, dia akan jadi positif. Tolak-tolak maksudnya negatif-negatif ialah positif. Dua tanda sama, akhir sekali you akan dapat ini darab ini dapat positif. Dan kita selesaikan dari kiri ke kanan. Ada operasi tambah, operasi tolak. Operasi tambah dan operasi tolak mereka sama level, status sama. Kalau awak rujuk jadual BODMAS, ni jadual BODMAS, tambah dan tolak adalah sama status, sama level. Jadi awak boleh selesaikan dari kiri ke kanan sahaja. Mula dari operasi tambah 4 tambah 6 10, kemudian tolak 1. 10 tolak 1 9. Okey, kalau kamu ada pelajar tanya saya, cikgu kalau saya terus guna kalkulator, tekan semua ini, tekan ini sahaja, terus dapat jawapan, boleh tak? Sebenarnya tak boleh. Kenapa? Sebab tak ada jalan kerja. Dalam exam, kamu kena tulis jalan kerja. Awak kalau bagi jawapan saja tak betul. Kena tunjuk jalan kerja. At least lah awak tunjuk satu langkah di sini, step ini ataupun selalu satu step ini. Bagi pemeriksa tahu awak ni faham dan ada jalan kerja dan dapat satu markah di sini. Okay, next. D. Ini negatif 12 tambah negatif 16. Ini operasi tambah. Pelajar ini operasi tambah. Ini ialah nombor negatif 16, bukan tolak 16. Negatif 16 sebab ini nombor negatif, dia tulis dalam kurungan. Nombor negatif tulis dalam kurungan. Kamu ingat nombor negatif ini kena pakai baju lah, jaket lah, sweater lah. Dia sejuk, dia sakit. Okey, boleh?
pakai baju macam ni. Nombor negatif. Kena ada tanda kurungan lah. Okay, ini bermaksud negatif 12 tambah negatif 16 bahagi negatif 22 tolak negatif 24 dalam kurungan. Ni negatif 22 tambah negatif 22 tolak negatif 24. Okey, so macam mana nak buat yang ni? Kamu selesaikan bahagian atas dan bahagian bawah berasingan. Selesaikan bahagian atas, selesaikan bahagian bawah. Okey, yang ni awak sudah belajar ini. Negatif 12 tambah negatif 16. Oleh sebab ada dua tanda di sini. Nampak tak ni? Positif dan negatif. Positif dan negatif. Tak boleh ada dua tanda berada di antara nombor-nombor. Jadi kamu darabkan mereka. Positif darab negatif ialah negatif. Positif darab negatif ialah negatif. Ni negatif 12, tulis balik negatif 12. Ni 16, tulis balik 16. Bahagian bawah, negatif 22, tulis negatif 22. Ni 24, tulis balik 24. Dan di sini macam mana? Di antara nombor 24 dengan 22, tak boleh ada dua tanda bersama. Ini dua tanda. Jadi kita darabkan mereka. Dua tanda yang sama, negatif-negatif akan menjadi positif. Positif. Ya. Okey. Positif. Ini boleh guna kalkulator untuk cari jawapan. Kalau tak mahu guna kalkulator, kamu ingatlah nasi lemak punya cerita. Rugi RM12, rugi lagi RM16, jumlah kerugian. Rugi dua kali. Ayo, rugi. Banyak rugi. Rugi berapa? Rugi RM28. Bahagian atas ni, pengangka 28, negatif 28. Menyebut ini bahagian bawah rugi RM22. Kemudian untung, positif untung RM24. Rugi 22, untung 24. Jadi masih ada keuntungan 2. Kalau awak tak mahu buat macam ni, awak guna kalkulator lah. Cikgu cerita nasi lemak ni pening lah. Saya guna kalkulator saja. Macam ni, guna kalkulator. Tekan. Negatif 12. Tekan ni, negatif 12. Negatif 12. Tolak 16. 16. Sama dengan negatif 28. Negatif 28. Untuk bahagian bawah, negatif 22. Negatif 22. Tambah 24. 24. Sama dengan 2. Dapat 2. Dapat 2 di sini. Dan akhir sekali, negatif 28 bahagi 2. Tekan negatif 28 bahagi 2. Sama dengan negatif 14. Bagi pelajar yang lemah, saya galakkan awak guna kalkulator. Sebab kalau tak ada kalkulator, awak mungkin akan buat kesilapan ataupun mungkin awak stuck sangkut di mana-mana. Dalam exam boleh guna kalkulator, jangan risau. Jadi awak jangan sedih, cikgu saya tak tahu buat. Tak apa, awak guna kalkulator bantu awak. Okey, so kita sambung. Jadi saya dapat ini bagi ni, negatif 28 bagi 2 ialah negatif 14. Mungkin awak rasa susah kot sini. Okey, kita sambung. Pelajar saya nak awak salin. Latih diri 1.2C, kita buat latihan sekarang, buat bersama-sama. Salin, sambung bahagian bawah tadi. Tadi awak buat latihan juga, awak sambung di bahagian bawah. Kalau masih ada, ya. Okey, salin sekarang.
Saleh soalan? Latih diri 1.2C. Nombor 1. Nilaikan setiap yang berikut. Soalan 1A. Kita buat bersama-sama. Negatif 9 darab dalam kurungan negatif 4 tambah 6. Cikgu, Ya. nak tulis jalan penyesalan Ya. apa nama? Jalan kerja. Jalan penyelesaian betul. Langkah kerja. Okey, mula-mula kita ingat tak, awak ingat tak POKMAS ini? Kalau nak buat pengiraan yang ada gabungan operasi. Oh, gabungan operasi? Cikgu apa? Gabungan operasi tu ada operasi, kamu tengok dalam soalan dia ada operasi darab, tambah, tolak, bahagi, kurungan. Itu dikatakan gabungan operasi. Awak kena cari. Ingat BOKMAS saja. Oh, BOKMAS. Cikgu kata BOKMAS. Oh, okey. Cari B dulu, bracket. Lepas tu, baru kamu cari operasi darab bahagi dan akhir sekali operasi tambah tolak. Untuk soalan A, ada bracket. Oh, ini. Negatif 4 tambah 6 dalam kurungan. Dalam kurungan ini ada operasi. Jadi kita buat ini dulu. Apa jadi dengan negatif 9? Tulis baliklah. Kenapa tulis balik? Sebab awak tak selesaikan ini dulu. Awak biar dia dulu. Awak tulis balik di bawah. Awak selesaikan ni. Negatif 6 tambah 4. Negatif 4 tambah 6. Negatif 4 tambah 6 ialah? Tak tahu. 2 betul. Kalau kamu tak tahu guna kalkulator. Kalau kamu boleh buat sendiri. Nasi lemak. Cerita nasi lemak. Rugi RM4. Untung RM6. Rugi RM4. Untung RM6. Jadi dapat 2. Tulislah 2. Tak payah kurungan. Kenapa? Sebab dia nombor positif. Ini bukan nombor negatif. Seterusnya. Negatif 9 darab 2. Negatif 18. Betul. Sebab negatif dengan positif akan menghasilkan negatif. Kamu ingat, kalau dua tanda berbeza. Oh, mana ada tanda berbeza? Cikgu, saya tak nampak. Ada. Ini adalah positif 2. Walaupun tak ada tanda positif. Dua tanda berbeza dapat negatif. Tanda negatif. 9 darab 2, 18. Sambung. Soalan 1B. 1B. 8 tambah negatif 4 darab 8. Belajar, ini negatif 4 ini bermaksud nombor negatif. Dia guna kurungan. Jangan awak kata, cikgu kata saya kena buat negatif kurungan dulu. Kurungan ini dengan kurungan tadi tak sama sebab tadi dalam kurungan dia ada operasi tambah. Kamu kena selesaikan kurungan ini. Tapi yang ini dia tak ada operasi, dia hanya menunjukkan nombor negatif 4. Ini nombor negatif dia pakai baju lah. So, kita tengok mana operasi. Cari-cari, jumpa. Positif dan darab, bukan positif lah. Tambah, operasi tambah dan operasi darab. Jadi, awak kena buat operasi mana satu? Mana satu diberi keutamaan dahulu? Darab ke tambah? Darab. Bagus, terima kasih. Jadi, ini 8. Awak tulislah balik. Tulis balik. Tulis di bawah, salin di bawah. Kenapa? Sebab kita tak buat ni dulu. Ini kena tulis di bawah. 8 tambah ini tulis di bawah.
Awak selesaikan ini dulu. Ing kuning. So ini pelajar ni negatif 4 darab positif 8. Walaupun tak ada tanda positif tapi kita tahu ini nombor positif. Negatif 4 darab positif 8. Apa jawapan? Positif. Positif ke negatif pelajar? Negatif. Negatif kan? Sebab dua tanda berbeza kan? Oh ni dan ni berbeza lah. Jadi tanda yang berbeza dapat negatif. 4 darab 8, 32. Oleh sebab ini adalah nombor negatif. Kita tulis dalam kurungan bagi dia pakai baju. Macam ni. Negatif 32 dalam kurungan. Ingat nombor negatif ni kena tulis dalam kurungan. Bagi dia pakai baju, pakai sweater, dia sakit, dia sejuk pakai sweater. Okey, seterusnya. Oh my god, saya jumpa positif dan negatif. Di antara 8 dengan 32, tak boleh ada dua tanda ni. Tak boleh ada dua tanda. Macam mana nak selesaikan? Negatif. Ya, betul. Sebab ini dua tanda yang berbeza. Kalau berbeza, terus tulis negatif. Jawapan? Negatif 24. Negatif 24. Bagus. Terima kasih. Ini adalah positif 8. Ini negatif 32. Kalau awak tak tahu nak kira, cikgu saya tak tahulah nombor besar sangat 32. Saya tak tahu kira. Tak apalah, guna kalkulator saja. Tekan 8. Tekan 8. Tolak 32. Sama dengan negatif 24. Okey, bagi pelajar yang sangat lemah, dia tak tahu nak tolak langsung. Guna kalkulator, jangan sakit kepala. Kalau okey, ada setengah pelajar dia pandai sikit, dia laju. So, dia laju, dia bolehlah ingat cerita jual nasi lemak saya. RM8 untung RM8, rugi RM32. Oh, masih rugi RM24. Next, C. 1C. Salin pelajar ataupun semak. Semak jawapan. Mungkin awak laju, awak boleh buat, you boleh buat direct, buat sampai F. Kalau awak tak boleh buat, you tunggu saya lah. 1C. 4 tolak 15 bahagi negatif 3 tambah negatif 8. Ini nombor negatif, tulis dalam kurungan. Ini pun nombor negatif, tulis dalam kurungan. Negatif 3, negatif 8. Oh, semak ada operasi. Dalam soalan ni ada operasi. Tolak, bahagi, tambah. Belajar ini tolak, ini bukan operasi tolak. Ini adalah nombor negatif, negatif 3. Ini nombor negatif ataupun integer negatif. Negatif 8 bukan operasi tolak. Jangan salah faham, jangan keliru. Ada pelajar anggap dia operasi tolak. Bukan. Ini negatif 3 sebab dia nombor negatif. Tulis dalam kurungan. Jadi, ada operasi tolak, bahagi, tambah. Kita buat operasi. Mana satu operasi yang kena buat dulu? Tambah, tolak, bahagi. Bahagi. Ya, betul. Bahagi. Betul. Okey. So, kita buat operasi bahagi. Awak tengok. Ini 15 bahagi negatif 3. So, sama dengan saya tulis 4 tolak 15 bahagi negatif 3. 15 positif 15 bahagi negatif 3. Jawapannya lah. Ini macam mana? Apa jawapan? (15 bahagi negatif 3). Positif bahagi negatif. Negatif 5. Negatif 5. Betul. Bagus. Terima kasih. 15 bahagi 3 ialah 5. Kalau awak tak tahu, awak guna kalkulator lah. Saya keluarkan kalkulator saya. Macam ni. Tekan. 15 awak tekan. 15. Tekan 15.
bahagi. Kurungan dalam kurungan. Ini pun boleh jadi tanda negatif. Negatif 3. Tutup kurungan. Sama dengan. Dapat negatif 5. Negatif 5. Sama dalam sini. Negatif 5. Negatif 5. Okey. Dan tulis balik sampai mana? Okey, sampai sini. Jadi, kita sudah selesaikan bahagian ini, operasi untuk bahagi. Kemudian, okey. Cikgu macam mana nak buat ni? Tak apa, jangan risau. Awak tengok di antara 4 dan 5 dan di antara nombor 5 dengan 8, dia ada 2 tanda. Betul tak? Tengok di antara 4 dan 5 ada 2 tanda. Tak boleh ada 2 tanda. Jadi, kamu buat apa? Ceng, magic. Cing, cing. Jadi, buat magic. Cing, cing, cing. Negatif. Negatif. 2 tanda yang sama dia jadi positif lah. Di antara 5 dengan 8 ada 2 tanda. Iaitu tanda positif, tanda negatif. Kalau 2 tanda ini berbeza, dia akan jadi negatif. Okey, ini maksudnya positif dan negatif ialah negatif. 2 tanda yang berbeza akan menghasilkan tanda negatif. 2 tanda yang sama akan menghasilkan tanda positif. Dan sekarang tinggal operasi tambah dan tolak. Kita Satu. betul, thank you. Kita selesaikan dari kiri ke kanan. Kenapa? Sebab positif tambah dan tolak sama level. Mereka sama level. Jadi awak dari kiri ke kanan 9 tambah 9 tolak 8 1. 9 4 tambah 5 9. 9 tolak 8 1. Semak jawapan ataupun salin jawapan. Dah, sudah. Oops. Goodness. Okay, kita sambung soalan D. 1D. Negatif 14 tambah negatif 22 bahagi negatif 23 tolak negatif 35. Yang ni awak boleh guna kalkulator. Kalau awak rasa susah, awak guna kalkulator. Saya keluarkan kalkulator saya. Awak tekan negatif 14 tambah dalam kurungan negatif 22 tutup kurungan. Tengok apa jawapan. Jawapannya lah negatif 36. Kalau awak tak guna kalkulator, cikgu tunjuk jalan kerja yang tak ada kalkulator. Contoh macam ni. Negatif 14, ini akan menjadi tolak 22. Bahagi negatif 23 tambah 35. Dua tanda awak tengok di antara 14 dengan 22. Dia ada dua tanda. Tanda yang berbeza. Ni positif, ni negatif. Positif, negatif akan menjadi negatif. Di antara 23 dan 35 ada dua tanda juga. 23 dan 35 sini ada dua tanda. Tanda negatif, negatif. Jadi negatif adalah dua tanda yang sama akan menghasilkan positif. Jadi saya tukar tanda di sini menjadi negatif, ini menjadi positif. Ni negatif 14, tulis balik negatif 14, 22 tulis 22, negatif 23 tulis balik negatif 23, 35 tulis balik 35.
Yang ini bermaksud rugi RM14, rugi lagi RM22. Jadi kerugian 36. Tadi kita dapat negatif 36. Kita lihat kalau guna kalkulator, tengok. Kalau saya guna kalkulator di sini. Negatif 23. Tekan. Negatif 23. Tolak. Dalam kurungan. Negatif 3, 5, tutup kurungan, sama dengan 12. Jawapannya lah 12. Ataupun awak boleh tekan negatif 23, negatif 23, tambah 35. Pelajar yang ada kalkulator boleh guna kalkulator ikut saya, tekan bersama-sama kalau awak ada kalkulator. 12. Kalkulator ni pun kena belajar guna kalkulator. Ada setengah pelajar langsung tak tahu nak guna kalkulator. Kita kena belajar menggunakan kalkulator juga. Jadi kalau awak ada kalkulator bersama dengan awak, cuba awak guna kalkulator, tekan juga ikut cara saya buat. Tekan, tengok apa jawapan yang you dapat. Ada tak sama dengan jawapan yang saya bagi? Belajar ini bukan jawapan akhir. Negatif 36 bahagi 12 boleh dikecilkan lagi. Faham? Pemudakan. Apa jawapan? Negatif 3. Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak. Negatif 3. Kalau guna kalkulator, tekan negatif 36 bahagi 12, dapat negatif 3. Macam mana dapat negatif 3? Saya tak tahulah, cikgu. You ambil tanda negatif bahagi tanda positif. Ini ada tanda positif walaupun tak ada tulis positif. Dua tanda yang berbeza akan menghasilkan tanda negatif. Ni dua tanda yang berbeza lah. So, dapat tanda negatif. 36 bagi 12. Dapat 3. Okey. Ini jawapan. Salin jawapan ataupun semat jawapan. Satu I. Kita sambung satu I. Satu I. Salin soalan belajar, salin soalan. Okey, sudah? Boleh saya sambung? Boleh. Okey, kita sambung. Tengok soalan ini. Ya, thank you. Negatif 12 tolak 15 darab negatif 3 tolak negatif 6. Belajar. Sekali lagi, kamu kena ingat ini bukan kurungan yang saya sebut dalam BODMAS. BODMAS, bukan. Ini kurungan bermaksud nombor negatif. Ini negatif 3, dia pakai baju. Dia ada sweater. So, jadi ini bukan B bracket yang ada dalam rumus formula BODMAS. Ini hanya nombor negatif sahaja. Negatif 3, negatif 6. Jadi awak abaikan ini negatif, kurungan negatif 3 dan negatif 6. Awak tengok pada operasi yang ada dalam soalan ni. Ni tolak. Ni darab. Ni tolak. Oh, saya jumpa operasi darab. Ini tolak, ini tolak. Jadi, kamu selesaikan operasi darab dahulu. Darab ini. Yang lain salin balik. Macam mana salin balik? Tulislah di bawah dia. Tulis di bawah. Bawah. Okey, sambung di bawah. Jangan awak tulis di tepi. Jangan tulis di sebelah kanan. Nanti panjang, jadi jalan kerja terlalu panjang. Tulis di bawah macam cikgu buat. Di bawah, pelajar. Negatif 12. Tulis negatif 12. Ini tolak. Tulis balik tolak. Jangan awak tukar ke tambah. Lepas tu, selesaikan ini. Ni cikgu gariskan ni, awak selesaikan ni. Yang ni awak salin balik. Tulis negatif. Tolak negatif 6. Salin balik sahaja. Yang lain kamu salin balik. Selesaikan ini. Cikgu biar kosong. Macam isi tempat kosong. Isi tempat kosong. 15 darab negatif 3.
Ni positif 15 pelajar. Walaupun tak ada tanda positif. Tapi ini positif. Positif 15 darab negatif 3. Apa jawapan? Positif dengan negatif akan menghasilkan Negatif. Lepas tu, wah, cikgu, 15 darab 3. Negatif 42. Cikgu, saya teranglah. 15 darab 3. Negatif 42. Hah? Negatif 45. 45. Macam ni, 15 darab 3. Kalau ada kalkulator, terus guna kalkulator. Cikgu tak marah. Cikgu tak ada marah. Jangan kamu takut. Cikgu, saya takut nak guna. Jangan. Sebab dalam exam bagi pelajar yang lemah, saya memang galakkan mereka guna kalkulator lah. Okay. 15 darab 3 dapat 45. Sebab ni positif darab negatif ialah negatif. Negatif 45. Okay, so, sorry. Salah tekan. Sambung. Kita sudah berjaya selesaikan operasi darab. Sekarang tinggal operasi ni. Tadi cikgu dah kata di antara nombor, awak semak. Banyaknya tolak-tolak cikgu. Banyaknya ni tanda tolak. Semuanya tolak. Ya, betul. Tapi di antara 12 dengan 45 dia ada dua tanda. Tengok ini. Tak boleh ada dua tanda Okay, macam you okay, macam cerita apa, you tak suka boyfriend, you cari dua orang girlfriend. Tak boleh ada dua girlfriend. Macam cerita ni lah. Tak boleh ada dua girlfriend. Okay, hapuskan seorang girlfriend. Okay, ni dua tanda yang sama akan menjadi positif. 45, tulis balik di bawah. Tulis 45. Ni dua tanda yang sama. Negatif dan negatif akan jadi positif. Dua tanda yang sama akan menghasilkan positif. 6, tulis 6. Okey, ini senang saja. Awak lakukan operasi tambah dari ada dua operasi tambah. Awak buat pengiraan, lakukan operasi tambah dari kiri ke kanan. Pelajar, ini bukan operasi tolak, ini adalah negatif 12, nombor negatif. Awak boleh terus guna kalkulator, tekan. Saya tunjuk, saya keluarkan kalkulator saya. Tekan. Okey, tekan negatif 12. Ni tambah, tekan tambah. 45 tambah 6. Sama dengan. Dapat jawapan? Ya, thank you. 39. Tulis 39. Jangan awak guna kalkulator, terus tekan, dapat jawapan, tak ada jalan kerja, tak boleh. Sekurang-kurangnya tunjuk satu step, satu jalan kerja. Tapi saya nak awak salin semua, jangan awak malas. Ada pelajar yang malas, cikgu kata tak payah tulis semua, tak apa saya tulis satu saja, satu jalan kerja. Jangan, awak nak rajin, awak ni sebagai pelajar, salin semua. Saya dah banyak kali tulis dulu, zaman dulu saya jadi pelajar, saya pun banyak tulis. So sekarang awak punya giliran, tulis semua. Okay, next, 1F. Tulis semua, salin semua, jangan malas tak salin. Cikgu bagi masa untuk awak salin. 1F, kita sambung. Wah, cikgu ini susah lah. Tak ada susah lah. 1F. Saya tukar warna hijau. 1F. Kita lihat. Okay. Ini negatif 6 tambah negatif 8 darab negatif 5. Pelajar, ini kurungan, bukan operasi, bukan itu operasi. Ini kurungan di sini ialah nombor negatif. Ingatlah, saya dah cakap banyak kali sebab ada pelajar keliru. Ini nombor negatif sebab tu tulis dalam kurungan. Dia pakai baju. Jadi, awak tengok. Di sini ada operasi tambah dan operasi darab. Kita buat operasi? Darab. Darab, betul. Jadi mana? Ni lah, ni. Saya gariskan ini. Saya gariskan ini.
Okey, kita buat bersama-sama. Ini negatif 6, tulis balik negatif 6. Sebab awak tak buat ini dulu. Awak tulis balik, salin balik. Nanti baru buat. Suruh dia tunggu sekejap. Negatif 6 ni tunggu sekejap, sabar. So, kita buat ini. Negatif 8 darab negatif 5. Negatif 8 darab negatif 5. Tengok saya gariskan bahagian ni. Settle ni dulu. Negatif darab negatif, positif. 8 darab 5, 40. Negatif darab negatif, positif. 8 darab 5, 40. Okey, gariskan. Sekarang bahagian bawah pula. Tadi cikgu kata tak boleh ada dua tanda. Dua orang girlfriend. Tak boleh, tak boleh. Dua tanda. Macam mana? Kita nak hapuskan satu tanda. Macam mana nak hapuskan? Tak boleh padam, tak boleh direct padam. Cikgu kata hapuskan. Saya padam satu tanda. Tak boleh tak boleh. Tak ada cara padam. Kita guna cara darab. Negatif darab negatif. Negatif darab negatif akan jadi positif. Dua tanda yang sama, apabila darab, dua tanda yang sama akan mendapat positif. Jumpa dua tanda yang bersama, dua tanda sama akan menjadi positif. Tulis 38. Macam ni. Dan selesaikan penjawapan. Ini rugi RM6, untung RM40. Saya dapat untung RM34. Ini rugi RM27. Rugi RM27, untung RM38. Masih dapat keuntungan RM11. Kalau tak tahu nak cari jawapan, tak tahu nak buat, tak tahu nak selesaikan, guna kalkulator, tekan negatif 6 tambah 40. Tekan negatif 6 tambah 40. Tekan sama dengan 34. Bahagian bawah, negatif 27 tambah 38. Negatif 27 tambah 38. 11. Okey, awak tak payah tukar ke biar macam ni pun boleh lah. Kalau nak tukar ke, saya rasa tak payah tukar ke pecahan bercampur lah. Okey. Ataupun, kita cuba tukar ke pecahan bercampur. Macam ni, 3, 4. Macam mana nak tukar? Okey, saya tunjuk. Ini ialah pecahan tak wajar. 3, 4 per 11. Guna kalkulator tekan macam ni. 3, 4. Nampak tak ini? Ada ramai pelajar tak tahu guna. So, ini bermaksud per. 3, 4 per 11. Bahagi ataupun bahagi per 11. 3, 4 garis ataupun per 11. 3, 4 bahagi 11. Guna kalkulator tekan 3, 4 per 11 ataupun 3, 4 bahagi 11. Ini macam mana? Ini sebenarnya bermaksud 3, 1 per 11. 3, 1 per 11. Tiga, 1 per 11. Macam ni. Tadi kalkulator dia tunjuk. Macam ni. 3. Tengok 3. Lepas tu macam apa ni simbol ni per. 1 per 11. 3. Tulis 3. Tulis 3. Kemudian 1 per 11. 1 per 11. Okey, dah salin? Salin atau bersemak jawapan? Siapa belum? Saya nak tukar slide. Saya takut nanti you belum siap. So, ramai yang sudah siap. Kalau dah siap? Dah. Okey, tamatlah kelas kita. Okey, ada soalan nak tanya? Tak. Ada? Tak ada. Saya nak semak.
Tunjuk kamera, buka kamera. Tengok buku awak, saya nak tengok buku awak. Tengok buku awak, saya nak tengok buku awak. Cikgu, soalan F tak buat lagi. Soalan F tak buat lagi. Tunggu sekejap Okey, bagus. Okey, terima kasih banyak-banyak. Wow, semuanya baik-baik. Okey. Bagus. Thank you. Okey. Yelah, cikgu yang bagi jawapan. Ya. Okey, so kita tamat kelas hari ini. Siapa yang tak siap soalan F? Awak jangan live dululah. Awak salin soalan F sekarang. F. Okey, so pelajar lain boleh live. Terima kasih banyak-banyak.